Yang dihormati panel juri yang sentiasa bersama Panji Keadilan, saudara-saudari penjaga masa yang cakna dengan randitnya, Div-div kehormat serta warga intelektual penerus wawasan negara. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Sungguh indah para semutuan, umpama sirih di dalam puan. Rukun negara teras perpaduan, tajuk pidato yang akan kami utarakan. Hadirin sekalian, sebelum madah bersulam indah, sebelum fakta menyusur kata, izinkan kami merungkai sejarah rukun negara. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-13 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat Almarhum Tuanku Ismail Nasruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Mengapa rukun negara diperkenalkan? Rukun negara diperkenalkan berikutan terjadinya peristiwa 13 Mei yang telah menggoyahkan perpaduan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia adalah sebuah negara majmuk yang didiami oleh rakyat pelbagai kaum, anutan agama, budaya dan adat resam. Perbezaan agama, kepelbagaian budaya dan adat resam antara kaum bukanlah titik pemisah untuk rakyat terus menikmati kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Kejayaan kerajaan membangunkan sebuah masyarakat yang progresif demi kemakmuran dan kestabilan politik bertitik tolak daripada kebijaksanaan pemimpin menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Sesungguhnya, tanpa perpaduan, negara akan menjadi lemah dan boleh mengakibatkan kedaulatan negara terjejas. Pentadbiran kerajaan berkecamuk, berlaku huru-hara, rusuhan dan pergaduhan antara kaum dan sebagainya. Rakyat Malaysia yang hebat adalah rakyat yang memegang teguh kepada doktrin rukun negara. Maka sudah terang lagi bersuluh bahawa rukun negara ini merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Dengan kata lain, ia dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Hadirin sekalian, tahukah kita bahawa rukun negara terbahagi kepada dua bahagian? Pertama adalah terdapat 5 objektif rukun negara. Pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil, iaitu kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan seksama. Keempat, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan yang kelima, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Sementara bahagian keduanya adalah 5 prinsip rukun negara itu sendiri, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam menggariskan 5 prinsip rukun negara ini, kepercayaan kepada Tuhan menjelaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan. Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Kesetiaan kepada raja dan negara pula adalah di negara kita. Raja dan negara mempunyai ikatan yang sangat rapat. Ini disebabkan Malaysia mengamalkan sistem demokrasi, berparlimen dan raja berperlembagaan. Dalam konteks perhubungan rakyat dan raja, rakyat harus mencurahkan taat setianya kepada raja. Manakala raja atau pemerintah harus menyediakan perlindungan kepada negara dan seluruh rakyat jelata. Seterusnya, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang seperti yang disebut dalam perkara 41 Perlembagaan Persekutuan. Keluhuran dan ketinggian perlembagaan juga mengatasi kedudukan Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Perdana Menteri dan Badan Kehakiman. Kedaulatan undang-undang.
Perkataan kedaulatan bermaksud kekuasaan yang tertinggi. Oleh itu, prinsip kedaulatan undang-undang bermaksud kedudukan undang-undang sesebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan masyarakat. Akhir sekali adalah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip rukun negara yang kelima ini membawa makna bahawa rakyat Malaysia haruslah bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Pengalaman prinsip kesopanan dan kesusilaan ini boleh membawa kepada perhubungan yang harmoni dalam masyarakat kita. Rakyat yang bersopan santun dan bertata susila dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai kesimpulannya, nyatalah bahawa perpaduan kaum adalah asas yang sangat kukuh dan matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara, termasuklah negara kita Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara itu akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah untuk diancam oleh anasir kuasa luar maupun dalam negara itu sendiri. Sekian, terima kasih.